صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama dalam sebuah rancangan irsyad hukum sempena bulan Ramadan. Pada seri kali ini, saya akan menyampaikan sebuah irsyad hukum yang bertajuk Dirikanlah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Auda penonton yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kemuliaan, kenikmatan, rahmat dan keberkatan. Ia bulan yang menjadi medan dan musim ibadat. Malah setiap amal ibadat digandakan pahala dan ganjarannya. Bulan ini juga merupakan bulan pengampunan dan pembebasan daripada api neraka. Apabila memperkatakan tentang bulan Ramadan, pastinya kita pernah mendengar sebuah hadis yang sangat masyhur mengenai kelebihan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan yang luas terhadap hambanya yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang maksudnya, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah maksud melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini? Maksud melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dijelaskan oleh para ulama. Antaranya ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, makna imanan tasdiqan bi'annahu haqqun muqtasidun fadilatahu. Yang artinya, makna keimanan ialah memperakui bahawa sesungguhnya kefarduan puasa Ramadan adalah benar dengan niat untuk mendapatkan fadilatnya. Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala pula berkata bahawa maksud keimanan itu ialah tasdiqan bisawabillahi aw annahu haqqun, yang artinya mempercayai ganjaran Allah ataupun mempercayai bahawa sesungguhnya iaitu kefarduan puasa Ramadan itu adalah benar. Manakala Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pula berkata, wal muradu bil iman al-i'tiqadu bihaqqi fardiyati shaumihi, yang artinya, dan yang dimaksudkan dengan iman itu ialah mempercayai bahawa kefarduan puasa Ramadan itu adalah benar. Auda penonton yang dirahmati Allah, dari kata-kata para ulama ini dapat difahami bahawa maksud keimanan sebagaimana disebutkan dalam hadis itu adalah melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan yakin dan percaya bahawa pensyariatan wajib puasa Ramadan itu serta ganjarannya adalah sesuatu yang hak dan benar. Inilah maksud melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Kemudian apakah pula maksud melakukan puasa Ramadan dengan penuh pengharapan sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut?
Adapun maksud melakukan puasa Ramadan dengan penuh pengharapan, seperti mana disebutkan oleh para ulama, antaranya ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan maksud pengharapan itu dengan berkata, wa ma'na ihtisaban ay yuridullah ta'ala wahdahu la yaqsidu ru'yatan nas wala ghaira zalik mimman yukhaliful ikhlas. Yang artinya, adapun makna pengharapan ialah menghendaki ganjaran daripada Allah Ta'ala semata-mata, bukan bermaksud supaya dilihat oleh manusia ataupun selain yang bertentangan dengan maksud ikhlas. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala pula menjelaskan maksud pengharapan itu dengan berkata, wabil ihtisabi talabus thawabi minallahi ta'ala. Yang artinya, dan yang dimaksudkan dengan pengharapan itu ialah memohon ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Manakala Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala pula menyatakan, maksud pengharapan itu dengan berkata, ihtisaban ay azimatan, wa huwa ay yatumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi tayyibatan nafsuhu. Bidzalik غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. Yang artinya, pengharapan ialah tekad yang kuat dalam melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dia melaksanakan puasa atas dasar cinta akan ganjaran pahalanya, senang jiwanya ketika melakukannya, tanpa rasa terbeban ketika melakukan puasanya, dan tidak pula merasa jenuh menjalani hari-harinya. Kemudian Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala pula berkata, ihtisaban li amrillahi bihi taliban al-ajra au iradata wajhillahi la li nahwir riya. Yang artinya, pengharapan terhadap perintah Allah semata-mata kerana menginginkan ganjaran ataupun mendapatkan keridaan Allah, bukan atas dasar riya. Auna penonton yang dirahmati Allah, maksud pengharapan sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut berdasarkan kata-kata para ulama adalah melakukan puasa Ramadan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana riya ataupun menunjuk-nunjuk atau apa-apa niat yang lain, bahkan semata-mata bagi mengharapkan ganjaran daripadanya, tanpa rasa berat atau terbeban dengan kewajipan tersebut. Itulah maksud melakukan puasa Ramadan dengan penuh pengharapan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Namun, dosa apakah yang akan diampunkan sebagaimana dimaksudkan dalam hadis ini? Adapun dosa yang diampunkan itu menurut pendapat jumhur ulama adalah dosa-dosa kecil khusus yang berkait terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Manakala dosa-dosa besar pula tidak termasuk dalam pengampunan ini. Ini kerana dosa-dosa besar hanya akan diampunkan dengan cara taubat atau dengan pengampunan melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Qadhi Ayat rahimahullah ta'ala, inilah pendapat madhab ahli sunnah wal jamaah. Selain dosa-dosa besar, dosa-dosa terhadap orang lain juga tidak akan terampun, walaupun dia melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Ini kerana dosa sesama anak Adam hanya dapat diselesaikan melalui kemaafan dan keredaan daripada pihak yang dizalimi atau disakiti itu. Sekiranya dia tidak mempunyai dosa-dosa kecil pula,
segala usaha dan kesungguhannya untuk mengerjakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya itu tetap tidak akan menjadi sia-sia. Bahkan sebagai ganti akan ditulis baginya hasanah, yaitu kebajikan, dan diangkat darjatnya. Atau dia akan terpelihara daripada melakukan dosa-dosa kecil, atau terpelihara daripada banyak melakukannya. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekiranya orang itu tidak mempunyai dosa kecil, akan tetapi mempunyai dosa besar, maka diharapkan dengan puasanya itu, dosa besarnya akan diringankan. Manakala menurut Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala pula, ganjaran pengampunan ini khusus bagi mereka yang menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh sahaja. Sekiranya dia tidak menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, maka ini tertakluk kepada sebab dia meninggalkan puasa tersebut. Jika dia berbuka puasa kerana keuzuran, sedangkan dia mempunyai keazaman untuk berpuasa, maka dia juga akan termasuk dalam golongan yang dikurniakan pengampunan ini. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran, walaupun 1 hari daripadanya, maka dia bukan dari golongan berkenaan. Audah penonton yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai maksud menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, serta penjelasan mengenai pengampunan yang akan dikurniakan bagi mereka yang melaksanakan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Dari itu, ingatlah bahawa bulan Ramadan hanya datang setahun sekali. Maka lakukanlah puasa Ramadan dengan penuh keyakinan dan percaya akan kebenaran pensyariatan serta ganjarannya. Hadapilah segala cabaran dan dugaan puasa Ramadan dengan penuh redha, sabar dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bagi mengharapkan keredaan dan ganjaran daripadanya. Mudah-mudahan dengan sedemikian kita akan beroleh maghfirah dan segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat akhirnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم